الحمد لله رب العالمين الذي جعل الصلاة طريقة المتقين وجعل فيها قرة عين سيد المرسلين وركنا من أركان الدين وجعل فيها جنة العاجلة للمحبين ومعدن أسرار العاشقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meninggikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan kita sanggup buat apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah, dan juga kita sanggup dan sabar berhenti di atas segala perkara yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan masuk di dalam golongan hamba yang bertakwa, dan takwa yang sebenar-benar takwa. Nah, kerana takwa ini harga yang sangat besar, dan juga sebagai bekalan yang kita akan bawa setiap orang manusia apabila mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua benda lain tidak ada harga pada masa itu. Harta benda, semua benda tak akan ada harga selain daripada takwa yang kita bawa bersama-sama dengan kita, iaitu segala perintah Allah yang kita buat semasa hidup di atas dunia, dan kita tinggalkan segala larangan Allah. Itulah sebagai bekal yang berharga sekali sewaktu itu, dan juga kita tak akan sesal selama-lamanya. Kalau kita buat abai, tak ada buat bekal semasa kita hidup di atas dunia ini, kita mengikut semata-mata kehendak hawa nafsu kita, maka kita tidak ada bekal bersama-sama dengan kita apabila kita mati esok ni. Dan juga kita akan termasuk di dalam golongan hamba-hamba yang menyesal, hamba-hamba yang habis-habis sesal mereka. Walaupun mereka berdoa pada ketika itu, maka doanya tidak diterima oleh Allah. Doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dimakbulkan oleh Allah. Tetapi kalaunya semasa hidup dia di atas dunia ini, dia berdoa siap-siap dah, berminta taubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka doa mereka ada harga dan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, dan sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala telah bagi kepada kita berbagai-bagai berbagai-bagai nikmat yang Allah taala kurnia. Allah taala bagi pada kita sihat tubuh badan kita, makan lalu kita ni, dan setiap malam kita tidur dengan jendera. Itu dikatakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah bagi pada kita. Tetapi kita sebagai hamba, apa yang perlu, yang patut kita melakukan setelah Allah taala bagi nikmat banyak tadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mesti kita sebagai hamba kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana syukur itu sebagai tali tambatan nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita. Dan juga muslimin sedang Jumaat yang dirahmati Allah, kesihatan yang diberikan oleh Allah taala kepada kita ni, kalau kita guna pada tempat yang diredai oleh Allah, maka kesihatan kita itu sangat-sangat berharga untuk kita. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, tetapi setiap hari yang kita berada di atas muka bumi Allah ini, maka setiap hari kita akan dekat dengan kematian kita. Setiap hari kita akan tua, setiap hari kita akan lemah. Walaupun jiwa kita berasa gagah, kita berasa sehat, kita berasa kuat, tetapi hakikat yang sebenarnya ialah kita dekat dengan Allah, kita dekat dengan kematian kita, kita dekat dengan alam barzakh, kita dekat dengan alam kubur. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, dengan sebab itu patut sangatlah kita kena dekatkan diri kepada Allah, dan kita kena rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam hadisul qudsi. Allah taala kata, ya bani Adam, wahai anak Adam, qad kabira sannuka, sesungguhnya telah tualah oleh umur engkau. Nah, kita ni tua kemarin hari ni, tua sehari, esok pula tua, kodok tua setiap hari. Wa raqqa jilduka, dan kecuklah segala kulit-kulit engkau. Setiap hari kulit kita dak terik, dak kecuk. Wa daqqa azmuka, dan tulang kita pun duk pahu, duk tarak. Dulu tak sakit lutut, lah ni sakit lutut, sakit kaki dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu taala pesan kepada kita, apabila kita dah ada dan sakit lutut dan sebagainya, kita duk tua setiap hari, Allah Ta'ala kata, ya bani Adam, wahai anak Adam, fastahyi minni, maka hendaklah kamu malukan daku, inda ma'siyatik, di sisi maksiat kamu. Apabila kamu Allah, kata Allah, malulah kamu kepada aku. Apabila kamu malu pada aku, kata Allah, maka di akhirat besok aku juga malu nak azabkan kamu. Sedang Jumaat dirahmati Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam hadis al-qudsi. Allah taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, jadikan olehmu dirimu hamba bagi Allah taala. Kata, membuatlah dirimu memperhambakan, kata Allah. Allah taala kata, adalah aku itu Tuhan bagimu. Apabila mu boleh menjadi hamba pada aku, kepadamu wahai Adam, dan hampirkan olehmu akan dirimu kepada aku. Nah, ulama dia takwil kata nak hampir melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita kasih kepada Allah, dan kita kasihkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu makna cara yang kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Sedang Jumaat yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadisul qudsi, sebanyak mana kamu cinta kepada dunia, sebanyak mana kamu ingatkan kepada dunia, maka sebanyak itu aku buang kasih aku dalam hati kamu. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, maka sama-samalah kita usaha supaya diri kita menjadi hamba yang paling dekat dengan Allah, dan menjadikan hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang baik, orang yang berakal, orang yang cerdik, dan orang yang baiknya ialah
man tarakad dunya qabla an tatrukahu, ialah mereka yang meninggalkan dunia, yakni meninggalkan kebesaran dunia dalam hati dia sebelum daripada dia tinggalkan dunia. Sebelum daripada dia mati tu, kebesaran dunia tak ada. Nak cari di mana tanda kata tak ada kebesaran dunia dalam hatinya? Apabila mereka dengar suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka boleh letak segala selain daripada perintah Allah. Mereka boleh letakkan khija-khija mereka. Mereka boleh tinggalkan segala masalah musyarat mereka. Mereka boleh menuju menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berartinya di dalam hati seseorang itu adanya kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalaunya dengar suara azan, mereka tidak menghiraukan sembahyang berjamaah, mereka buat tak reti, maka itu bermaknanya di dalam hati mereka adanya kasih cintanya kepada dunia lebih daripada kasihnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak menjadi hamba yang paling baik, usaha membersihkan hati kita. Kita cinta sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kita mula masuk bulan Rabiul Awal, bulan yang mulia, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan setengah daripada lagi orang yang nak jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa anara, dia buat persiapan kuburnya sebelum daripada dia masuk dalam liang lahat. Sebelum daripada kita ni nak masuk dalam kubur, kita buat dulu kita nak duduk belah mana. Kubur kita nak hebat, kubur kita nak luas, kubur kita nak baik. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur akan boleh jadi, kubur ni dia akan boleh jadi dua tempat. Raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufurin niran. Kubur dia boleh jadi satu taman daripada taman syurga, dan juga kubur dia akan boleh jadi lubang api neraka. Nah, maknanya orang yang ini dia usaha kubur dia tempat dia nak duduk. Semacam mana hari ini kita khija yang pertama, gapo yang kita fikir? Ialah kita nak bina rumah. Kita nak rumah yang kita duduk sama tara di atas dunia. Apabila selepas daripada kahwin, apabila selepas daripada kita bining, yang pertama kita pisah, nak awak mana? Kita nak mengadakan duduk kita supaya selesa tempat duduk kita, iaitu rumah kita nak buat. Tetapi sayangnya kalau mereka ini hanya fikir nak buat rumah di atas dunia yang sama tara sahaja, tetapi mereka tidak hirau rumah paling hebat di sisi Allah ialah orang yang buat rumah dia, yakni kubur dia, taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum daripada dia masuk. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, hamba yang reda Allah wa ardabah qabla an yalqahu, dan reda ia akan Tuhannya sebelum daripada Allah. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, apa makna reda akan Tuhan? Makna dia sanggup, dia reda dan dia reda di atas buat segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia sanggupkan dan mujahadahnya meninggalkan apa yang dilarangkan Allah pun benda tu setujulah oleh hawa nafsunya. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, sebab itu kita nak redakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan supaya Allah Ta'ala reda kepada kita, hidup kita kena mengikut Allah dan perintah Allah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena lawan dengan nafsu kita, dan kita tak boleh mengikutkan kehendak hawa nafsu kita. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajh, ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa. Sayyidina Ali kata, sesungguhnya setakut-takut barang yang takutlah oleh aku di atas kamu ialah mengikutkan hawa nafsu semasa hidup di atas dunia. Amal dan panjang aman, panjang nak kepada syurga, tetapi malah nak melakukan ibadah kepada Allah.
Sebab apa mengikutkan hawa nafsu ni? Setengah daripada kerusakan. Kata dianya fa ammattiba'ul hawa fayasuddu 'anil. Apabila seorang tadi mengikutkan hawa nafsu, maka menyekatkan daripada melakukan benda sebenar. Dan apabila seorang tadi dia panjang angin-angin, dia tak ingat kepada kematian, ada lagi alam yang paling panjang selepas pada mati ni, maka dia akan lupa alam akhirat. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, nah, dan juga setengah daripada hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, wasallal jama'atah, dan semaya ia akan jamaah. Dia boleh semaya dengan secara berjamaah. Kita usaha supaya kita termasuk di dalam golongan hamba-hamba yang bertuah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, alamat orang bertuah hidup mereka di atas dunia juga lebih-lebih lagi hari akhirat. Ada 3 tanda orang yang nak bertuah. La salasun lisa'idi, salasu alamatin lisa'id. Ada 3 tanda bagi orang bertuah, wahai Ali. Yang pertama, kutun halalun, makanan yang halal, khija yang halal, berniaga yang halal, pejabat yang halal. Maka hasil rezeki yang halal, kita makan yang halal, itu tanda orang bertuah. Yang kedua, seminggu sekali, setiap hari lebih baik, seminggu sekali paling kurang kita kena duduk dalam majlis ilmu. Kerana majlis ilmu itu ialah majlis yang Allah Ta'ala nak mengampunkan dosa kita, dan majlis yang mulia supaya nak hilangkan sifat kejahilan kita. Yang ketiga, kata Nabi wa Ali, orang yang nak percaya, nak bertuah ini ialah as-salatu ma'al imam. Dia boleh semaya serta tu imam, mana dia boleh semaya, jaga semaya dengan secara berjamaah. Itulah hamba-hamba yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun boleh kita semaya di mana-mana, di rumah kita boleh semaya, tapi ganjarannya rugi. 1 pahala kalau khusyuk, tetapi orang sanggup semaya berjamaah, Allah Ta'ala berganda 27 ataupun 25, bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala lebih lagi nak bergandakan pahala itu lebih banyak, sampai 700 dan berapa-berapa kali ganda yang Allah Ta'ala nak bagi kepada hambanya. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, dan juga setengah daripada hamba yang paling baik ialah wahasibu nafsah. Kita kena hisap diri kita sebelum dihisapkan, qabla an yuhasabu. Sebelum dihisap, kita nak hisap siap-siap dah. Hari ini kita dah hisap harta kita saja, tetapi kita tak hisap amalan kita adakah sempurnanya. Kadang-kadang orang ni kuasa mengerjakan haji, tubuh dia gagah, harta banyak, duit banyak, tapi saya nak belanja untuk mengerjakan ibadah Allah, untuk nak melakukan fardu yang difardukan oleh Allah. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, kita cuba hisap diri kita, umur kita berapa dah lah ni, dan berapa hari lagi agaknya kita hidup di atas dunia, dan sebanyak mana yang kita melakukan kebaikan kita di hari ini. Kebaikan dengan kejahatan mana banyak sebelum daripada Allah Ta'ala hisap. Apabila kita boleh muhasabahkan diri kita, di situlah dia timbulkan satu perkara untuk nak bertaubat kepada Allah, untuk nak baiki diri dia menjadikan hamba yang paling baik. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, fal yaumu amalun bila hisabin. Hari ini kita buat amalan tak ada kena hisab, tapi apabila kita mati besok, wa ghadan hisabun bila amalin. Dan besok ni ada hisab saja, tak boleh buat amalan dah. Kalau kita silap jalan hidup di atas dunia, tak ada amalan agama, maka kitalah yang hamba yang paling sesal, hamba yang paling gagal. Yang mana Allah Ta'ala cerita hamba yang sesal di akhirat besok, yang selalu kita ada baca semalam Jumaat, duk semaya sejadah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami dengar dah ya Allah, kami nampak dah ya Allah azab Engkau ya Allah, kami nampak dah segala-gala yang orang dah cerita di atas dunia dulu. Farji'na ya Allah, hantar keliklah kami semula di atas dunia ni, na'mal salihan, kami nak buat amalan salih, dan kami nak yakin dah dengan Quran ayat-ayat-Mu ya Allah. Tetapi Allah Ta'ala tak bagi peluang dah.
habis dah masa yang untuk kita nak buat amal. Sebab tu esok ni ada hisab sahaja, bila amalin, dengan tidak ada amal. Kita di hari ini yang kita boleh usaha. Sebab tu Allah Ta'ala masih bagi peluang kepada kita, maka sama-sama kita usahakan kebaikan. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, dan setengah daripada hamba yang paling baik di sisi Allah ialah wabirru walidai qabla an yufariqahu. Dan kita buat baik dengan dua ibu bapa kita. Nah, siapa-siapa yang masih ada ibunya, yang masih ada ayahnya, maka bertuahlah mereka itu. Jagalah mereka baik-baik, dan mintalah supaya dia berdoa untuk kita. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, silap kita dengan ibu bapa kita, maka silaplah kita dengan syurga Allah. Kerana redha Allah itu terletak pada redanya ibu bapa kita. Ridallah fi ridal walidain. Redha Allah itu apabila ibu bapa kita redha kepada kita. Sedang Jumaat yang dirahmati, belum pada kita bini tak apa, kita boleh taat pada ibu bapa kita yang banyak berlaku di masyarakat kita. Ikut ibu bapa kita kata gapo, kita boleh taat dan dengar perkataan mereka. Apabila setelah mereka telah kahwin, apabila setelah mereka telah menikah dan kahwin, kadang-kadang mereka tak boleh nak mentaati pada ibu bapa mereka. Kadang-kadang mereka menyakitikan kepada ibu bapa mereka. Di manakah kejayaan terletak pada seorang anak tadi? Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat mengadu hal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dia kata ayah dia ni masuk di rumah dia, makan di rumah dia, tak dia ya Rasulullah. Kadang-kadang dia boleh ambil duit dalam, tak rayak pada dia ya Rasulullah. Macam mana ayah dia ni ya Rasulullah, padahal kami ada keluarga, kami ada anak, ada bini. Apabila sahabat ni merayu hal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai seorang hakim, Rasulullah kata, esok mu panggil ayahmu mari dengan aku. Apabila sampai esok hari, anak dia bagi tahu ayah, Rasulullah nak berjumpa dengan ayah. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, ayah pun apabila dengar kata Rasulullah nak berjumpa, maka datanglah, marilah ayah tadi dengan keadaan bertukar. Cuba kita bayangkan, orang tua ni buat tukar mari, jalan kohor slow mari, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai ayah, aku tahu, aku dengar berita anakmu bagi tahu kata duk masuk rumah dia, tak minta izin pada dia, duk makan barang dalam rumah dia, macam mana ni? Maka seorang ayah jawab, ya Rasulullah, kana qawiyan wa huwa dha'ifun. Nah, dia katanya, ya Rasulullah, aku kuat dulu, wa huwa dha'if, dan padahal anak aku dulu ni dia terlemah. Ya Rasulullah, dulu aku masa muda anakku tak ada gapo sekarang. Kepada anak aku, ya, aku tara, aku tua, anakku ya. Ya Rasulullah, lah ni dia kaya, tapi aku tak ada makanan, dia tak pernah tanya pada aku khabaran aku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, dia tak pernah bagi makanan pada aku. Ya Rasulullah, dia tak pernah tanya khabaran aku macam mana, sihat ke sakit ya Rasulullah. Tetapi dulu ya Rasulullah, dia demi aku cara dia. Dia tak ada makan, aku bagi makanan pada dia. Dia tak ada pakaian, aku beli segala-gala kemahuan anak aku ni ya Rasulullah. Maka hari ni aku tak ada makan, terpaksa lah aku kena masuk rumah dia. Tak akal aku nak pergi minta orang lain ya Rasulullah. Terpaksa aku masuk dalam rumah dia, dan aku makankan makanan dalam rumah dia ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dengar seorang ayah yang tua bagi tahu begitu, dan Rasulullah menangis, keluarnya air mata Rasulullah.
Dan Rasulullah berkata, sekiranya batu, kalau batu dengar ayah ni bercakap begitu, kalau pohon-pohon kayu ni dengar, pohon kayu pun ada hati, dia akan menangis, tak boleh tahan kerana sedih sangat seorang anak mengadu hal, tak ada bagi makan, tak tanya khabarnya kepada seorang ayah yang sangat tua tadi. Lalu tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggilkan anak dia, "Mu mari sini. Anta wa maluka li abika." Mung dirimu sendiri dan harta kamu kena bagi kepada ibu bapa kamu. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, apa yang kita boleh faham sini? Makna kita dengan bapa dua perkara yang kita kena bagi hak. Kadang-kadang orang ni yang silap faham. Dan apabila dia boleh kerja ada gaji, sebulan dia boleh bagi 2,000 kok pada ayah dia, pada mak dia, tak klik pun tak apa dah, aku dah duit dah. Tetapi kita tak tahu perasaan ibu bapa yang rindunya kepada anak. Sebab tu Rasulullah kata, anta wa maluka li abika. Mung dan diri kamu dan harta kamu kena bagi apa yang ayah kamu kehendak. Ini satu kesilapan anak-anak di hari ini, yang mana mereka boleh kerja gaji besar, dia rasa tak apa dah boleh hantar duit kat mak 2,000 sebulan. Walaupun hari raya mereka tak balik ziarah, walaupun hari cuti mereka tak balik tanya khabar ibu bapa kita sakit segar ke. Kadang-kadang mereka tak tahu, tak tanya gapo, kata dia ingat pada kita. Dia dalam keadaan rindunya kepada anak, maka dengan sedih hati dia tak balik, anak tak balik, itu satu derhakanya kepada ibu bapa. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, walaupun hari ini alhamdulillah kita boleh bagi pertolongan duit pada ibu bapa kita, tetapi kita nak bagi masa untuk mereka, kerana kerinduan kasih seorang ayah, ibu dan kepada anak ni sangat besar. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan keberkatan kita seorang anak nak berjaya dalam kehidupan kita, bukan hanya berjaya di atas dunia sahaja, berjaya pula selepas pada mati kita, apabila ibu bapa kita reda terhadap anaknya. Kerana terletak reda Allah kepada reda ibu bapa. Ridha Allah fi ridal walidain. Sebab tu saya nak berpesan pada diri saya dan kepada tuan-tuan sedang Jumaat sekalian, dan siapa-siapa yang ada lagi masih ibu bapa mereka, masih ada lagi ibu dan ayah, maafkan kepada mereka. Kadang-kadang kita tak sedar, tak tahu kesilapan. Akhlak kita, perkataan kita boleh melukakan hati mereka. Kerana kita nak menjadi hamba yang paling baik di sisi Allah, yang pertama kita kena dapat ibu bapa kita reda pada kita. Siapa-siapa yang belum, kadang-kadang mereka balas dengan ibu bapa mereka, rendah diri kita sebagai anak, minta maaf kepada ibu bapa kita, kucupkan tangan-tangan mereka supaya mereka bagi keampunan dan mereka bagi keredaan mereka terhadap kita. Barulah kita akan dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita mati dalam keadaan selamat, mati kita dalam keadaannya dan dapatnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala selepas pada mati kita. Tapi sebaliknya, mereka yang derhaka pada ibu bapa mereka, maka kehidupan mereka di atas dunia susah. Mereka tidak ada keberkatan, kaya mereka tidak ada keberkatan, harta mereka tidak ada keberkatan, dan satu hari pula anak-anak mereka akan balas macam mana dia buat pada ibu bapa mereka. Jaga tuan-tuan yang dirahmati Allah, usahalah kita jadi anak yang saleh, dan supaya kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين العفو فاعف عنا والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.